Okey, kita tunggu sekejap dia merekod. Tolong bagi tahu juga kawan-kawan hak tak masuk tu PM cikgu. Buat apa dia tak masuk? Malam cikgu tak boleh nak buat kelas deh. Sebab kita nak nak terawih lah, macam-macam ke. Okey. Aisyah Mimi nampak tak skrin cikgu? Nampak. Okey, so nampak, cikgu harap yang lain pun nampak deh. Okey, jadi hari ni kita nak masuk muka surat 185 dan insya-Allah yang belakang-belakang tu yang cikgu tak sempat sentuh lagi dengan 5 ilham ke 5 bina ke, cikgu akan sambung bila bersemuka deh, sebab cikgu nak, kalau cikgu nak gabung semua, ada kelas yang dah belajar, ada kelas yang belum belajar, so payah sikit lah. Jadi cikgu ambil yang ni sebab 3-3 kelas tak belajar lagi. Okey, so kita nak tengok ekosistem paya bakau. Okey, cikgu rasa cikgu dah sentuh lah tentang paya bakau kan. Awak pun dah tengok kajian lapangan yang kakak-kakak awak buat. Okey, jadi komponen abiosis. Awak ingat tak komponen abiosis ni ialah komponen tak hidup Bila cikgu sebut air depan tu, itu ialah komponen tak hidup. Apa dia cikgu komponen tak hidup? Suhu, iklim mikro, cahaya, kelembapan, semua benda tu tak hidup. Okey, kalau komponen biosis, komponen hidup. Okey, jadi kita nak tengok apakah komponen abiosis yang ada di ekosistem paya bakau. Okey, kita baca dulu yang ni. Paya bakau merupakan pokok bakau merupakan tumbuhan tropika yang biasa ditemui di kawasan muara sungai, iaitu di tempat pertemuan antara lautan dan sungai. Sebab tu kalau awak tengok pokok bakau ni, dia ni hidup di muara sungai. Muara sungai tu maksud cikgu antara pertemuan antara laut dan sungai. Maknanya dia ni duduk tengah-tengah daripada kawasan sungai nak pergi ke laut. Jadi di situlah tumbuhnya pokok bakau. Tumbuhan ini berjaya menyesuaikan diri dengan komponen abiosis yang ekstrim. Pokok lain tak boleh nak hidup dekat kawasan tu. Tetapi pokok bakau dapat hidup. Kenapa cikgu? Sebab air laut, air masing. Sedangkan air sungai, air tawar. Jadi dia boleh duduk di situ menyesuaikan diri antara air laut yang masin dengan air laut yang air laut yang masin dengan air sungai yang tawar tu. Okey, jadi dia boleh menyesuaikan diri. Okey, jadi apakah komponen abiosis yang terdapat di ekosistem paya bakau? Jadi ini masalah-masalah dia. Cuba kita tengok. Yang pertama, dia terdedah kepada ombak dan pasang surut air. Cikgu rasa ada kelas yang cikgu dah ajar, cikgu tunjuk. Jadi paya bakau ni, bila air laut pasang, dia terdedah kepada air laut yang masing tu. Bila air pasang. Tapi bila air surut, tak ada air. Lepas tu datang balik air. Lepas tu pergi pula air. Jadi dia ni terdedah kepada ombak dan pasang surut air laut. Faham deh? Contoh macam ni. Ni air surut ni kalau awak tengok dalam gambar buku teks, air surut. Kering kan kawasan dia ni. Kawasan dia kering. Tapi bila air laut datang, setakat ni air laut ni. Setakat ni air laut ni. Okay? Setakat ni air laut. So dia ni macam tanah dia tu kalau kita tak ada kering. Tanah dia tu tak ada kering. Baru je nak kering, air laut mari dah. Lepas tu surut. Lepas tu air laut datang pula. Okay? Yang kedua, sebab dia ni duduk di muara sungai, jadi dia terdedah kepada ombak. Kadang-kadang ombak besar, kadang-kadang ombak kecil. Jadi tu masalah dia, iaitu terdedah kepada ombak dan pasang surut air laut. Okey? Yang kedua, bila terdedah kepada pasang surut air laut,
tanah dia lembut, berselut, berlumpur dan kurang pengudaraan. Sebab apa cikgu kata? Bila dia nak kering, datang air laut. So, lepas tu dia pergi balik. Lepas tu datang balik air laut. Jadi tanah dia tu tak ada nak kering, cikgu kata. Dia tak ada nak kering, molek, mari dah air laut. Jadi tanah dia akan jadi lembut, berselut, berlumpur. Kalau kita kat becak lah. Sebab apa? Selut. Dan bila air macam tu, tanah dia jadi kurang pengudaraan. Okay. Yang ketiga, sebab dia ni duduk di muara sungai, kalau awak tengok terdedah kepada tiupan angin yang kencang. Sebab tu kalau tsunami ke ribut kencang ke apa ke, dia dulu yang kena Okay, dia terdedah kepada tiupan angin yang kencang. Okay, lagi. Sebab dia duduk dekat, yes, ada nak tanya cikgu ke? Cikgu, yang dia kata kurang pengudaraan tu maksudnya macam mana? Kurang pengudaraan sebab tanah dia bila dia jadi padat lah. Bila dia berselut, dia padat, dia jadi kurang pengudaraan lah. Tanah berselut, awak faham tak? Tanah berselut, awak pernah tengok tak tanah yang berlumpur tu? Dia macam pack. Bila air datang dia jadi bertakung-takung air, lepas tu tanah tu jadi kurang pengudaraan. Okey deh? Okey. Kemudian sebab dia ni sentiasa terima air laut, jadi menyebabkan kandungan garam di dalam tanah tu jadi tinggi. Garam banyaklah sebab air datang daripada air laut. Jadi kandungan garam dalam tanah yang tinggi dan tambah pula kepekatan oksigen terlarut yang sangat rendah di dalam air. Sebab dia bertakung. Bila dia bertakung, pengudaraan kurang lah. Jadi kepekatan oksigen terlarut yang sangat rendah. Sebab apa cikgu kepekatan oksigen terlarut yang rendah? Sebab air berlumpur yang bertakung tu dia kurang oksigen yang terlarut. Berbanding air biasa ni oksigen terlarut banyak. Tapi kalau air yang bertakung tu kandungan kepekatan oksigen terlarut yang ada dalam air tu sangat rendah. Okey deh. Kemudian sebab di sini tak ada hidupan pokok besar-besar, maka pokok ini terdedah kepada keamatan cahaya matahari yang tinggi. Contoh, kalau awak pergi ke pantai, kan, awak pergi ke pantai daripada pagi petang baru nak balik. Cuba awak tengok, sehabis awak kena sunburn. Awak kena sunburn habis. Muka awak pun macam gelap. Kenapa? Nak bagi tahu awaknya tak ada pokok-pokok besar di situ. Jadi kita terdedah secara terus dengan matahari. Nampak? Terdedah secara terus kepada matahari. Jadi begitu jugalah pokok paya bakau. Terdedah kepada keamatan cahaya matahari yang tinggi. Lagi masalah dia ialah percambahan biji benih di kawasan pasang surut air. Bila dia bercambah, biji benih dia jatuh dalam air. Kemudian dibawa oleh air laut, hilang. Lepas tu biji benih jatuh lagi dalam tanah. Datang air laut, hilang. Okay, jadi itulah antara masalah-masalah yang dihadapi oleh pokok paya bakau. Okay, cikgu ulang balik masalah dia. Yang pertama, dia terdedah kepada ombak yang besar. Kemudian terdedah kepada pasang surut air. Jadi bila pasang surut air, air dia, tanah dia tak sempat nak kering. Menyebabkan tanah dia jadi lembut, berselut, berlumpur, kurang udara. Kemudian dia ni terletak di kawasan muara sungai. Jadi dia terdedah kepada tiupan angin kencang, ribut taufan, tsunami. Okay. Kemudian dia menerima air laut. Air laut tu garam tinggi. So bila air laut garam tinggi, lagi masalah dia ialah kepekatan oksigen terlarut dalam air sangat rendah. Kemudian dia ni terletak di muara sungai yang terdedah kepada keamatan cahaya tinggi. Lagi biji benih dia bila jatuh dalam air sungai, dia tak sempat nak membiak sebab dibawa oleh air laut. Okay, jelas Jadi itulah masalah-masalah yang dihadapi oleh pokok paya bakau. Okay. So inilah keadaan dia. Nampak tak? Kalau biji benih dia jatuh, air laut datang, hanyut. Dan nampak tak bila dia air ni tengah air pasang lah ni. Nampak air pasang ke air banyak. So bila air banyak, garam pun banyak. Dan lagi
Tanah tu tak sempat kering. Nanti bila air tu dah pergi, tanah tu jadi berlumpur, lembut, kurang udara. Okay, jelas dan lagi, awak nampak tak direct ni cahaya matahari ni? Cahaya matahari, ombak, tiupan angin. Tu masalah-masalah pokok paya bakau. Okey, seterusnya. Kita nak tengok komponen biosis, benda-benda hidup pula. Selain ditumbuhi oleh pokok-pokok bakau sebagai pengeluar, nampak tak perkataan pengeluar? Pengeluar ni maknanya komponen biosis. Pengeluar mesti tumbuhan yang mendominasi ekosistem. Terdapat pelbagai spesies flora dan fauna yang dapat menyesuaikan diri serta menjadikan hutan paya bakau sebagai habitat. Cikgu nak nak ajak awak lah. Kalau awak berpeluang pergi melawat ke selepas rentas daerah buka, rentas negeri buka, gilah melawat paya bakau ni. Okey, sebab di situ awak akan nampak pelbagai spesies flora dan fauna. Di samping itu terdapat juga organisma pengurai. Ni pun komponen biosis juga, pengurai. Contohnya bakteria dan kulat yang mengurai organisma mati menjadi nutrien kepada tumbuhan. Semua organisma tersebut membentuk jaringan makanan yang membantu mengekalkan hutan paya bakau dalam keseimbangan dinamik. Okey, cikgu nak awak guna perkataan ni. Okey, spesies flora fauna. Jadi dalam hutan paya bakau ni banyak spesies flora fauna. Contoh ada burung bangau. Okey, contoh ada lotong kelabu yang panggil monyet. Ni lotong kelabu. Lagi ada monyet Belanda. Lagi ada ular sawa, ular macam-macam lah. Yang paling menarik ada ikan belacak. Yang ni memang kita dapat tengok live lah, ikan belacak. Lepas tu ada belangkas, ada ketam, ada pelbagai spesies pokok bakau dan ada pelbagai spesies cendawan. Jadi ini antara komponen biosis benda hidup yang terdapat di kawasan paya bakau. Dan yang paling menarik, kalau berpeluang tengok benda ni. Okay, kita baca sikit, dia kata klip-klip ialah serangga yang dapat ditemui di hutan paya bakau. Memang kalau hutan paya bakau dia akan buatlah macam apa ni, kita boleh naik perahu, naik sampan, pergi tengok malam-malam. Okay, jadi hutan paya bakau di Kampung Kuantan, Kuala Selangor terkenal dengan klip-klip Pteroptyx steiner. Okay, tu nama saintifik dia lah. Okay, seterusnya. Okey, sebelum cikgu nak ajar tentang ciri penyesuaian pokok bakau, cikgu nak tunjuk yang ni dulu. Okey, profil pokok hutan paya bakau. Okey, cuba tengok ni kedudukan pokok paya bakau. Ni spesies-spesies dia. Maknanya yang ni ke arah daratan dah ni. Dia dah nak jadi ke tinggi. Sekali jumpa kawasan daratan. Di sini ni kawasan daratan dah ni. Kawasan daratan maksud cikgu akan jumpa rumah-rumah orang dah. Okey, jadi di sini spesies dia yang mula-mula yang memang banyak dapat air laut ialah spesies Avicennia dan Soneratia. Okey, Avicennia dan Soneratia. Kemudian naik lagi kita akan jumpa pokok paya bakau jenis Rhizophora. Kemudian kita akan jumpa lagi pokok Bruguera. Ni ialah spesies pokok paya bakau. Avicennia, Soneratia, Rhizophora, Bruguera. Macam mana cara nak ingat? Aku suka, maknanya Avicennia dan Soneratia duduk sekali di zon 1. Ni kita panggil zon 1. Okey, kalau awak pergi ke paya bakau akan jumpa pokok ni dulu. Avicennia, Soneratia, yang ni memang dekat dengan air laut. Kemudian awak akan jumpa Rhizophora, roti. Kemudian awak akan jumpa Bruguera, bakar. Maknanya aku suka roti, bakar. Lepas tu awak akan jumpa spesies daratan. Jelas Okey, aku suka ni akar dia berceracak. Akar dia macam ni. Nanti kita akan tengok nanti. Okey, akar dia bercabang luas. Akar dia jenis bercabang-cabang. Okey, aku suka Avicennia dan Soneratia akar dia jenis bercabang luas.
Okay, awak tulis akar dia jenis bercabang luas. Kemudian awak pun jalan-jalan lagi, awak jumpa pula Rhizopora. Rhizopora ni, nampak tak? Akar dia jenis akar jangkang. Akar dia keluar. Tu akar jangkang Rhizopora. Kemudian awak jalan-jalan lagi, awak jumpa akar macam ni juga. Tetapi akar dia besar. Ingat macam tu, besar. Akar dia besar. Akar banir. Itu ialah pokok Bruguera. Boleh cikgu? Jadi awak kena ingat nama spesies dengan nama akar dia. Aku suka Avicennia soneratia akar bercabang luas. Ni cikgu dia kata akar berceracak. Nanti cikgu terangkan. Akar berceracak ni semua pokok ada. Okay, kemudian Rhizopora akar jangkang. Dia keluar macam ni. Bruguera akar besar, akar banir. Nampak dia? Besar ni. Akar banir. Okey. Jadi sekarang kita nak tengok bagaimana pokok paya bakau nak mengatasi masalah tadi. Masalah abiosis tadi. Air laut, garam banyak, panas, biji benih hilang. Okey. Pokok bakau mempunyai ciri-ciri khas untuk kemandirian spesiesnya di dalam persekitaran yang kurang sesuai untuk kemandirian. Okey, so kita tengok yang pertama Okey, pokok paya bakau bahagian daun. Okey. Pokok paya bakau ni mempunyai daun berkutikel tebal serta stoma terbenam. So tolong ingat, ni ciri dia. Ada dua ciri. Yang pertama, daun dia berkutikel tebal. Kalau awak pegang daun dia, tebal. Daun dia tebal. Kalau cikgu kak macam buku, macam kertas 3 helai, 3 ke 4 helai kertas macam tu kalau awak pegang dia, tebal dia. Okey. Dan dia mempunyai stoma terbenam. Kalau daun biasa, stoma dia ada di bawah dan atas daun ke? Bawah daun lah paling banyak stoma. Tetapi untuk pokok paya bakau ni, daun dia, stoma dia tu jauh ke dalam. Stoma dia terbenam. Tujuan dia nak mengurangkan kadar transpirasi. Tujuan dia nak kurangkan kehilangan air ke persekitaran. Dia nak kurangkan kehilangan air. Apa cikgu air dia hilang? Sebab bila panas matahari tu, bila cahaya banyak, stoma terbuka. Stoma terbuka, air pun keluar. Jadi cara dia nak mengelakkan stoma terbuka, air keluar banyak, caranya ialah stoma dia terbenam. Boleh? Stoma dia terbenam, daun dia tebal. Jadi dia dapat mengurangkan kadar transpirasi. Okay, yang kedua, pokok bakau juga mempunyai daun succulent. Daun dia ni tebal ni dan succulent yang dapat menyimpan air serta mempunyai struktur khas yang dikenali sebagai hidatot untuk menyingkirkan garam berlebihan. Gapo ni? Okey, disebabkan air laut ni garam banyak. Okey, jadi pokok ni Tuhan jadikan pokok paya bakau ni rupa-rupanya dalam pokok dia tu garam lagi tinggi berbanding air laut. Awak faham ke? Air laut garam banyak ke? Masing. Tetapi Tuhan buat supaya dia boleh hidup dekat paya bakau ni, pokok dia garam lagi tinggi. Garam dalam paya bakau tu lagi tinggi. Jadi, dia nak mengeluarkan garam dia tu, dia akan singkirkan garam melalui hidatot. Ada ni hujung-hujung daun ni. Dia akan mengeluarkan garam lebih-lebih daripada pokok dia tu melalui hidatot. Daun yang tua dapat menyimpan garam dan akan gugur apabila kepekatan garam yang disimpan terlalu banyak. Okey, jadi garam yang gugur tu, daun pokok yang gugur tu adalah daun yang tua dan bila disimpan terlalu banyak garam. Jelas ke? Yang ni kena hafal lah soalan paya bakau ni soalan yang famous lah. Okey, habis tentang daun. Yang kedua tentang akar pneumatophore. Okey, akar pneumatophore ni ni yang cikgu kata tadi, akar berceracak ni. Akar dia keluar-keluar macam ni. Nanti cikgu tunjuk gambar. Akar dia keluar-keluar macam ni. Ini adalah akar pneumatophore atau kita panggil
akar pernafasan. Kau ingat akar pneumatophore atau akar pernafasan. Merupakan unjuran akar pendek dari permukaan tanah untuk pengudaraan di kawasan yang sering ditenggelami air. Maksud dia akar tu akan keluar dari permukaan tanah. Tujuan dia untuk ambil udara ni, untuk ambil oksigen. Sebab tu cikgu panggil dia akar pernafasan, akar pneumatophore. Dia memang keluar daripada tanah. Akar ini membantu pertukaran gas antara akar yang tenggelam dengan atmosfera melalui lentisel. Lentisel ni adalah lubang-lubang kecil ni, lubang-lubang seni, liang-liang seni pada akar ni. Jadi gas akan masuk melalui lentisel. Gas oksigen, karbon dioksida, dia akan masuk melalui lentisel tu. Contoh ada akar pneumatophore ialah Avicennia, Soneratia dan sebagainya lah . Ni maksud cikgu. Ni. Kau nampak tak? Ni akar pneumatophore. Dekat dia tu ada lentisel. Ada liang-liang seni pada akar ni. Tujuan dia untuk ambil gas daripada persekitaran. Yang ni ialah daun tadi. Cikgu kata yang pertama dia succulent, simpan air. Yang kedua ada cuticle tebal. Yang ketiga ada liang-liang hidatot untuk singkir garam. Kalau ada nak tanya, tanya je dah. Habis yang tu. Sekarang kita pergi yang ni pula. Akar jangkang. Akar jangkang cikgu kata cara nak ingat ialah kangkang. Awak ingat macam tu, kangkang. Apa cikgu kangkang? Ni nampak ni, dia keluar ni. Keluar ni, jangkang. Akar jangkang tumbuh bercabang daripada bahagian bawah batang pokok bakau. Nampak dia keluar ni. Akar ini mencengkam di dalam tanah dengan kuat untuk memberi sokongan bagi melawan tiupan angin dan ombak yang kuat. Jadi akar jangkang ni tujuan dia untuk apa? Untuk mengatasi masalah tiupan angin kuat, tsunami dan sebagainya. Jadi akar ni walaupun nampak macam ni, dia boleh cengkam tanah dengan kuat. So contoh dia ialah roti, rhizophora. Seterusnya akar banir. Ni rupa akar banir tadi. Akar besar. Akar besar banir. Akar banir merupakan sejenis akar dengan struktur kepingan yang menebal untuk menambah luas permukaan dasarnya. Akar dia besar-besar banir untuk menambah luas permukaan dasarnya. Akar ini menyokong pokok yang tumbuh di atas tanah lembut. Kan cikgu dah bagi tahu tadi, tanah dekat kawasan paya bakau ni dia lembut, berlumpur, berselut. Jadi akar pokok ni dia kena pegang kuat lah tanah tu. Jadi akar jangkang ke, akar bercabang luas ke, akar banir ke, tujuan dia semua untuk pegang tanah. Bila dia pegang tanah, mencengkam tanah, barulah pokok tu kuat. Jadi contoh untuk akar banir ialah Bruguera. Bruguera. Kemudian biji benih. Biji benih tadi cikgu kata bila dia jatuh dalam air laut bawa pergi biji benih. So dia pun tak dapat nak membiak. Jadi caranya ialah pokok bakau ni dia ada biji benih, nama dia viviparity. Biji benih viviparity yang akan bercambah dan tumbuh semasa masih melekat pada pokok induk. Contoh dia macam ni. Katakan ni dahan mok dia, dahan induk dia. So ni ada biji benih. Jadi biji benih ni dia tak akan jatuh. Dia akan tumbuh dulu. Tumbuh panjang sampai dia jumpa tanah. Dia jumpa tanah. Dia keluar akar dah. Dia keluar akar apa semua. Dia dah besar. Barulah dia berpisah dengan induk dia. Sebab tu nama dia biji benih viviparity. Iaitu dia akan bercambah, tumbuh semasa masih melekat pada pokok induk dia. Maknanya dia tumbuh tu, dia masih pegang muk dia lagi. Dia pegang induk dia lagi. Dia tumbuh. Jadi ini membolehkan biji benih jatuh tercacak di atas tanah, berlumpur. Bila dia dah tumbuh semua, barulah dia berpisah dengan induk dia. Jadi dia tidak dihanyutkan oleh ombak.
Okay, maknanya dia tu membesar dengan induk dia. Bila dia dah rasa berdikari dah, baru dia berpisah. Okay, jelas Jadi itulah cara-cara dia bagaimana pokok bakau ni mengatasi masalah-masalah abiosis tadi. Okay, seterusnya. Sesuatu ekosistem boleh berubah akibat fenomena alam semula jadi seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan kemarau, serta aktiviti manusia seperti perlombongan sehingga mengakibatkan semua organisma mati atau bermigrasi. Awak faham ke tak? Contoh macam ni lah. Katakan contoh kita ada hutan penuh dengan spesies-spesies flora fauna. Okay, tiba-tiba terjadi kebakaran hutan macam di Australia, yang baru-baru ni, hutan terbakar. So bila dah hutan terbakar, kawasan tu akan lapang. Tak ada pokok, tak ada hidupan, tanah jadi kering, tak ada rumput. Okay, ni maksud dia kata suatu ekosistem boleh berubah akibat fenomena alam. Ikutlah letusan gunung berapi ke, gempa bumi ke, dulu ada hutan, lepas tu bila berlaku gempa bumi kosong, tak ada. Okay, jadi dia kata walau bagaimanapun dalam satu jangka masa yang panjang, kawasan yang kosong itu akan mula dihuni oleh hidupan lain yang dipanggil spesies perintis. Ni hak cikgu ni. Spesies perintis. Katakan contoh tadi berlaku kebakaran hutan. Tiba-tiba kosong kawasan tu, tak ada gapa-gapa. Okey, kemudian datanglah rumput. Rumput-rumput, mula dah tumbuh rumput-rumput. Jadi rumput hak mula-mula datang tu, kita panggil dia spesies perintis. Nah, ingat spesies perintis ni hak mula-mula mari duduk. Okey, jadi dia kata spesies perintis ialah spesies yang mula-mula menduduki suatu kawasan yang belum pernah ditumbuhi oleh spesies lain. Jelas Contoh macam ni lah, contoh macam kolam. Kolam buat perlombongan. Jadi lepas habis dah perlombongan tinggal kolam kosong. Kolam kosong tak ada apa-apa sebab lepas melombong dah. Jadi tak ada gapa-gapa. Okey, kemudian datanglah ni tumbuh pokok-pokok akuatik, pokok-pokok tenggelam. So pokok tenggelam yang mula-mula datang tu kita panggil spesies perintis. Jelas Okey. Jadi spesies perintis ni ialah spesies yang mula-mula menduduki sesuatu kawasan yang belum pernah ditumbuhi oleh spesies lain. Okey, sekarang dalam tajuk ni kita nak tengok apa maksud pengkolonian dan sesaran. Untuk pengetahuan awak, tajuk ni masuk SPM 2020. Dan naik dalam Teraya Kelantan juga 2020 dan juga dalam Teraya SBP 2020 tentang pengkolonian dan sesaran. So dengar molek. Okey, apa maksud pengkolonian? Pengkolonian ni ialah mengkoloni. Mengkoloni ni maksud dia tumbuhan yang mula menakluki tempat yang belum diduduki, membiak dan membentuk koloni di kawasan tersebut. Okey, cikgu nak tanyalah apa yang awak faham dengan maksud koloni lah, mengkoloni, pengkolonian ni. Kita tanya Fai. Fai, apa awak faham dengan pengkolonian? Fai? Apa Fai fahamlah dengan pengkolonian ni? Tak tahu cikgu. Cuba baca molek ayat dia. Nah, bagi contoh lah. Kalau tak boleh nak terang, bagi contoh. Apa awak faham? Dia kata tumbuhan yang mula menakluki tempat yang belum diduduki. Contoh dia yang cikgu terangkan tadi. Okay, kalau katakan hutan tadi, cikgu kata hutan, ada flora, fauna, comel, ada pokok balak, apa semua-semua.
Tiba-tiba berlaku kebakaran hutan. Okey, tiba-tiba berlaku kebakaran hutan, kosong. Okey, kemudian duduk dalam 2 tahun datang rumput. So, rumput tu ke apa? Rumput tu dah buat apa? Rumput tu buat proses ke apa? Tak faham. Okey. Dengar molek deh. Okey, pengkolonian ni dia kata tumbuhan yang mula-mula menakluki tempat yang belum diduduki, membiak dan membentuk koloni di kawasan tersebut. Tadi cikgu kata bila hutan ni terbakar, tak ada hidupan, kosong. Memang kosong. Kosong, tak ada gapa-gapa. Tapi duduk dalam setahun, kawasan tu ditumbuhi rumput dah. Okay, jadi rumput ni kita panggil dia ke apa? Spesies perintis. Sebab dia mula-mula datang. Proses dia datang, dia tumbuh. Kita panggil pengkolonian. Nama rumput tu spesies perintis. Dan dia mari, dia tumbuh, dia membiak. Kita panggil proses pengkolonian. Apa dia pengkolonian? Rumput tu datang menakluki tempat yang tak ada benda duduk, membiak dan membentuk koloni. Itulah kita panggil pengkolonian. Contoh lagi yang paling mudah, katakan kawasan tu tak ada gula. Awak pun tabur gula. Awak tabur gula. Duduk tak lama datang semut. Semut tu apa? Semut tu ialah spesies perintis. Dan semut tu mula dah duduk hurung kawasan tu, membiak, membentuk koloni. Kohor banyak semut. Maknanya koloni semut. Jadi koloni semut telah membuat pengkolonian. Tempat yang tak ada apa-apa, kosong, tiba-tiba datang, dia bawa geng. Tu kita panggil pengkolonian. Faham deh? Okey, kemudian dengar molek. Lepas rumput ni dia akan mati, kemudian dia akan jadi tanah makin tinggi, dia mati ke? Dia mati, dia urai. Datang pula spesies lalang. Spesies lalang. Spesies lalang ni, dia akan menyesar rumput tadi. Sesaran ni maksud dia ganti. Ganti spesies perintis tadi. Dia akan ganti rumput tadi. Jadi itulah yang kita panggil sesaran. Sesetengah spesies tumbuhan yang dominan di suatu habitat perlahan-lahan digantikan oleh spesies lain yang panggil penyesar. Jadi bila datang spesies lain macam pokok lalang tadi, jadi pokok lalang tu adalah penyesar. Sebab dia ganti pokok rumput tadi. Okey, duduk tak lama datang pula pokok renik. Datang pokok renik ni contoh semak samun. Semak samun tu penyesar lah. Sebab dia dah sesarkan, dia ganti ke pokok lalang. Duduk tak lama datang pokok berkayu pula. Pokok kayu besar-besar. Tu pun kita panggil penyesar. Jelas ke? Jadi sesaran ni dia akan berlaku sampai beratus-ratus juta tahun. Sampai dia jadi hutan balik. So masa jadi hutan tu, proses tu kekal dah. Okay, jelas Okay, jadi kita nak tengok sekejap. Inilah taburan pokok mengikut spesies yang ada di kawasan Paya Bakau. Ni maksud cikgu ni kawasan pantai. Ni kawasan laut. Kawasan laut. Okay. Ni kawasan kita panggil muara sungai. Okay ni kawasan muara sungai. So kalau awak tengok, yang hitam ni kawasan lumpur. Sebab apa cikgu ni kawasan lumpur? Sebab bila air laut datang surut, dia ni dia terima dulu. Ni kawasan lumpur. Okay. Yang ni, yang kuning ni, ini ialah Avicennia. Spesies mula-mula duduk sini. Avicennia. Okay. Kemudian yang warna biru ni Soneratia. Okay. Avicennia Soneratia. So dia duduk sama-sama. Kita panggil zon 1 deh. Okay. Ni zon 1. Avicennia Soneratia. Okay. Zon 1. Lepas tu ni. Zon yang kedua ni Rhizophoria. Okay. Rhizophoria. Akar jangkang tadi. Lepas tu yang biru ni Bruguera.
Dan air sekali hijau ni daratan dia lah, dia jadi pokok dah. Okey, daratan, forest. Okey dah? Jelas tu ialah kedudukan pokok-pokok di kawasan paya bakau. Okey, kemudian kita nak tengok zon-zon di kawasan paya bakau. Okey, nampak deh. Ni kawasan yang cikgu kata kawasan lumpur tadi. Ni kawasan lumpur. Memang dia terima air pasang. Awak tengok ni. Kalau air pasang setara ni sampai air ni. Nampak? Air pasang sampai banyak ni air ni. Kalau air pasang, air ni tinggi. Air surut, setakat ni saja. Okey, ni air surut. Okey, so kita nak tengok kawasan dia deh. Okey. Kalau awak tengok, ni kita panggil dia zon garis pantai. Kenapa kita panggil zon garis pantai? Sebab di sini kawasan air laut ni banyak pokok dia tenggelam. Okey, Avicennia dan Soneratia ni terletak dalam zon garis pantai. Okey, zon garis pantai. Okey, zon garis pantai paling terdedah kepada ombak besar. Sebab dia banyak terima air ni. Okay. Zon ini ditumbuhi oleh pokok spesies perintis. Pokok yang mula-mula duduk dekat kawasan paya bakau ni. Sebab tu dia panggil zon perintis. Iaitu pokok Avicennia dan Soneratia. Avicennia ni nama saintifik dia. Nama tempatan dia pokok api-api. Dan pokok Soneratia nama tempatan dia pokok perepat. Cikgu suka guna Avicennia dan Soneratia. Cikgu tak ingat nama dia dalam bahasa tempatan. Okey, sistem akar dia cikgu kata tadi bercabang luas. Sistem akar dia bercabang luas dan dia ada pneumatophore ni. Pneumatophore, akar-akar dia pneumatophore yang membantu pokok memerangkap lumpur dan bahan organik yang dibawa oleh air pasang. Sebab bila air pasang ni, air laut pasang, air laut tu dia akan bawa sampah, dia akan bawa pasir, dia akan bawa sisa-sisa yang kita buang dalam air laut lah. So dia akan terlekat ni, dia akan terlekat dekat akar-akar ni. Okey, hal ini menyebabkan berlaku pengumpulan lumpur secara beransur-ansur. Sebab air laut tu dia akan bawa lumpur, dia bawa seluk, dia bawa pasir, dia bawa sampah. Jadi benda-benda tu terlekat. Dia akan terlekat dekat akar-akar ni, lama-lama berlaku pengumpulan lumpur secara beransur-ansur. Jadi tanah akan menjadi lebih tinggi dan padat. Tanah pun akan jadi padat, tinggi, keras. Jadi tak sesuai dia lah. Sebab tu bila kita dah naik ni, tanah tu dah makin tinggi. Bila tinggi, tak sesuai dah untuk Avicennia dan Soneratia. Maka dia akan disesarkan, digantikan oleh Rhizophoरा pula. Jelas deh. Jadi Avicennia dan Soneratia ni ialah spesies perintis. Hak mula-mula duduk kawasan tu. Jadi bila dia dah tak sesuai, dia akan digantikan, disesarkan oleh Rhizophoरा pula. Okey. Rhizophoরা ni berada dalam zon tengah. Okey, zon tengah terletak di sepanjang sungai berdekatan dengan muara. Ditumbuhi oleh pokok Rhizophoরা, iaitu nama tempatan dia pokok bakau minyak yang mempunyai akar jangkang berselirat yang dapat memerangkap ranting kayu lumpur yang hanyut. Jadi lama-lama ranting kayu lumpur tu menyekat aliran arus air. Jadi bila benda-benda tu terlekat dekat akar ni, pemerangkapan lumpur menyebabkan pemendapan berlaku dengan lebih pantas. Okey, jadi benda tu terlekat. Dan lama-lama tebing pun jadi lebih tinggi, kering kerana kurang dilimpahi air laut semasa air pasang. Jadi benda-benda tu pun terlekat, kering, maka dia pun jadi daratan. Tanah menjadi kurang sesuai dah untuk Rhizophoরা. Sebab apa? Sebab dia dah tinggi dah. Nampak tanah tu dah jadi tinggi, tak sesuai untuk Rhizophoরা dan akan disesarkan oleh Bruguera. Jadi Bruguera ni menyesarkan, menggantikan pokok Rhizophoরা pula. Okey, seterusnya masuk zon belakang pula. Okey, zon belakang ni terletak jauh ke daratan. Dia makin naik dah. Tanah menjadi lebih tinggi, keras dan hanya dilimpahi air laut semasa air pasang sahaja. Ditumbuhi oleh pokok Bruguera, nama tempatan dia tumu merah yang mempunyai akar bani, akar besar.
untuk memerangkap lebih banyak lumpur dan kelodak. Okay. Proses pemendapan membentuk paya baharu yang mengunjur ke laut. Pantai yang lama semakin menjauhi laut, tanah di pantai berubah menjadi daratan serta sesuai untuk pokok daratan. Jadi bila makin lama pokok Bruguera ni akan disesarkan pula, digantikan oleh pokok daratan iaitu pokok Nympha fruticans dan pandanus. Pokok gapo ni cikgu? Pokok nipah dan pokok pandanus, pokok pandan hak besar-besar tu. Okey, jelas deh. Cikgu harap awak jelaslah. So ingatlah ni spesies perintis Avicennia soneratia. Ni spesies penyesar Rhizophora. Ni pun spesies penyesar Bruguera, dan spesies daratan pun penyesar juga iaitu Nympha fruticans dan pandanus. Okey, setakat ni dulu. Cikgu nak tanya, ada faham tak? Cikgu nak sambung lagi. Faham ke tak? Ada nak tanya apa-apa? Cikgu bagi peluang nak tanya. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada deh. Okey, kalau tak ada cikgu nak sambung sikit lagi. Kita pergi kepada kepentingan ekosistem paya bakau. Okey, kepentingan dia ada 4 lah. Kepentingan paya bakau ni, yang pertama zon perlindungan, sumber perikanan, sumber perhutanan, sumber makanan dan ubat-ubatan. Okey, yang pertama, hutan paya bakau ni menjadi penampan semula jadi. Penampan ni maksud dia macam benteng. Benteng semula jadi bagi mengurangkan kelajuan ombak dan angin yang sampai ke kawasan pinggir pantai. Cikgu ada beritahu, cikgu rasa dalam kelas mana, cikgu pun lupa, kelas Syifa rasanya. Pada tahun 2014 berlaku tsunami di Aceh. Jadi teruk sangat Aceh tu, hancur ke. Jadi kita pun terima kesan dia di kota Kuala Muda, di Pulau Pinang, di mana lagi? Tak silap cikgu, di mana lagi? Di Langkawi teruk kena kesan tsunami tu. Jadi sejak daripada itulah Malaysia ni kita tanam paya bakau dah. Sebab paya bakau ni dia adalah benteng semula jadi, penampan semula jadi untuk mengurangkan kesan kelajuan angin dan ombak yang sampai ke kawasan pinggir pantai. Sebab kalau saya ingat cikgu dulu, pantai Batu Feringgi tu hancur. Tak ada dah, tempat makan-makan tu habis, hancur. Jadi kita nak kurangkan kesan dia. Hutan paya bakau menjadi tempat perlindungan kepada ikan kecil, udang dan ketam daripada pemangsa dan pergerakan arus air serta ombak yang kuat. Hutan paya bakau menjadi kawasan perlindungan dan tempat mencari makanan bagi pelbagai spesies burung yang bermigrasi. Okey, jelas Okey, yang kedua, sumber perikanan. Hutan paya bakau ni mempunyai banyak hasil laut. Di situlah ada ikan, udang. Awak pernah dengar ada ketan nipah? Ketan nipah orang makan bila kena denggi. Situlah banyak ketam nipah. Okay, jadi ikan, udang, galah, ketam, seafood menjadi sumber pendapatan para nelayan di kawasan paya bakau. Perairan di kawasan paya bakau menyokong industri sangkar terapung untuk menternak spesies komersial. Spesies udang galah. Sinilah tempat dia ternak. Jadi situ banyak sumber perikanan. Pokok nipah, orang ambil gula nipah daripada pokok nipah tu lah. Okey, seterusnya sumber perhutanan. Kayu bakau boleh digunakan untuk membuat sampan, perangkap ikan dan kerangka bangunan. Kayu bakau juga boleh digunakan untuk membuat barangan kraft tangan. Kayu bakau juga boleh dibakar di dalam relau untuk menghasilkan sumber bahan api iaitu kayu arang. Pokok bakau tu sendiri, kayu dia tu boleh buat arang, boleh buat kraft tangan. Sebab tu ada, cikgu tak ingat, 2019 rasanya cikgu baca akhbar. Dia kata ada pencerobohan haram di kawasan paya bakau, tak ingat di mana, di Selangor rasanya. Daripada negara jiran, dia masuk, dia tebang pokok paya bakau kita. Kemudian dia letak ke dalam
kapal, dia sembunyi macam mana tau. Dan bila dapat dirampas, berharga berjuta-juta. Nilai kayu bakau yang ditebang tu. Okey, kemudian sumber makanan dan ubat-ubatan. Buah Avicennia boleh dimakan sebagai sayur. Kekacang pokok Avicennia boleh direbus dan dimakan dan bunganya menghasilkan madu. Buah Soneratia digunakan dalam pembuatan bahan minuman. Buah Naifa. Naifa ni ke apa? Pokok nipah. Pokok nipah boleh dimakan dan air daripada buahnya boleh digunakan dalam pembuatan cuka nipah dan nira. Kulit pokok Bruguera digunakan untuk merawat cirit-birit. So untuk kepentingan ekosistem paya bakau ni cikgu nak awak hafal lah. Kalau zon perlindungan untuk apa? Sumber perikanan untuk apa? Sumber perhutanan untuk apa? Dah. Okey. Sikit lagi. Ni yang cikgu kata tadi. Nampak? Kalau berlaku tsunami ke apa, kau nampak tak? Dia akan datang, dia akan hentam kawasan berlumpur dan Avicennia soneratia dulu kena. Okay. Kalau tak ada paya bakau, apa jadi? Ni jadi dia. Kalau kita buang habis paya bakau, kita buat bangunan, ni jadi dia. Nampak? Dulu ada rumah penuh. Okay, ni ada rumah penuh. Ni di Aceh dah, ni di Aceh. Nampak tu, Disember 2014. Ada rumah penuh. Tapi bila berlaku tsunami, awak tengok. Tak ada dah. Hancur habis. Sebab tu kita tanam paya bakau. Nampak? Ni sebab tak ada paya bakau lah ni. Datang je tsunami, terus kena. Sebab tak ada paya bakau. Okey, ni. Nampak? Ni di Pulau Pinang ni. Sebab apa berlaku dekat Batu Feringgi tu. Apa teruk kena kesan daripada 2014 tu. Sebab kita buang paya bakau. Jadi bila datang je, tsunami kena terus. Okey, jelas ni yang cikgu kata tadi. Nampak? Ni kebaikan paya bakau lah. Ada spesies-spesies ni ketam nipah. Jadi kawasan paya bakau sekarang ni menjadi tapak untuk pembiakan dan pemakanan organisma akuatik. Ni spesies ni ikan belacak. Kalau awak pergi awak memang nampak dia. Ular, macam-macam ular, ada buaya ada macam-macam spesies fauna yang pelik-pelik. Okey, yang ni ialah yang dilakukan oleh universiti, sekolah-sekolah pun ada buat dah ni. Dia tanam pokok paya bakau untuk pemeliharaan spesies, untuk mengekalkan populasi spesies pokok paya bakau. Ni yang cikgu kata tadi. Kegunaan dia untuk dijadikan kayu arang tadi. Memang ada relau kayu arang di kawasan paya bakau. Ada kilang-kilang dia. Okey, ni kayu-kayu paya bakau yang sangat berharga. Okey, dan akhir sekali ingatlah selagi ada pokok, pokok ni untuk apa? Mengekalkan cuaca normal dengan mengurangkan perubahan iklim, mengelakkan kesan rumah hijau dan pemanasan global. Okey, so cikgu berhenti di sini dulu untuk waktu tutorial Untuk waktu tutorial, cikgu tak nak berkumpulan cikgu nak secara individu. Awak Google, awak buat yang ni. Awak cari sedikit. Awak cari, cikgu nak lokasi. Okey, cikgu nak lokasi paya bakau di Malaysia. Lokasi paya bakau di Malaysia. Ya, kemudian awak carilah industri kayu arang, tempat dia di mana, kegunaan dia. Cari dari Google je. Industri desa penghasilan atap nipah dan gula enau. Aktiviti penangkapan hasil laut paya bakau. Buat dalam bentuk nota peta minda je. Awak buat dalam peta minda. Buatlah macam-macam mana. Yang ni kalau cikgu sebut dalam persembahan media ke, share pula deh. Buat atas kertas je. Okey? Okey, so kita berhenti di sini. InsyaAllah esok kita sambung dengan praktis formatif. Cikgu rasa you boleh buat sendiri kot ni. Boleh buat sendiri, awak scan je QR code tu, awak buat praktis formatif. Masa tutorial ni. Jadi esok cikgu akan sambung, bukan esok hari apa Okey, esok cikgu akan sambung 9.2. Ada apa-apa nak tanya? Cikgu. Ya. Aktiviti tu kena send ke cikgu ke? Send lah ke cikgu.
Dah, send ke cikgu. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi? Cikgu nak hadap skrip dia ni. Tak ada dah. So kalau apa-apa masalah, PM cikgu. Jangan PM orang lain dah. Tanya cikgu. Okey. So kita jumpa esok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Yang lambat masuk tak sempat nak ni cikgu, PM cikgu dah. Thank you cikgu. Okey. Terima kasih. Thank you cikgu. Thank you cikgu. Sama. Thank you cikgu.